Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah, ya basital yadayhi bil atiyah, ya sahibal mawahib as-saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dhal ula fi hadhihi al-ashiyah, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan dalam rumahnya pada malam ini. Mohon maaf atas kelewatan, ada kesesakan yang luar biasa sikit, terutama pada susur keluar satu daripada laluan lebuh raya. Sebelum sampai kepada susur untuk masuk ke jambatan kedua tu, daripada rumah saya di Jawi, dia mula jam di situ sebelum sampai susur masuk ke jambatan kedua. Jam di situ, maksud dia jauh lagi tu, bersudut orang yang melalui tol Juru, jam tu panjang. Dan kemudian sekali lagi di Batu Maung. Hari ini kesesakan yang agak luar biasa. Baik, insya-Allah kita sambung hari ini ayat yang seterusnya, ayat 137 daripada suratul A'raf. Ayat 137 daripada suratul A'raf, Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Yang bermaksud, dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, yakni Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi di bahagian timur dan bahagian baratnya, yang telah kami berkati, dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dilakukan Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah mereka bangunkan. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dan dikasihi Allah,
Allah telah menenggelamkan Fir'aun pada zaman itu, iaitu Ramsis yang kedua, bersama dengan tenteranya. Allah telah menenggelamkan mereka seperti yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Sesudah itu Allah menyatakan bahawa kami wariskan kepada kaum yang dahulunya tertindas, yang dahulunya ketika mereka berada di negara Mesir purba, mereka dijadikan hamba, tidak lain tidak bukan Bani Israel, mereka yang mengikut Nabi Musa alaihi salam. Allah wariskan kepada mereka bumi sebelah timur dan bumi sebelah barat. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah beberapa buah negara, antaranya Syam, yang merangkumi beberapa negara. Syam, bila disebut Syam, merangkumi Syria, Jordan, sebahagian Palestin, dan negeri yang berkait. Kemudian Mesir dan negeri-negeri yang sekitar keduanya yang dahulunya dikuasai oleh Fir'aun laknatullahi alaih. Jadi Allah wariskan bumi-bumi itu, mereka juga yang mentadbir pula bumi-bumi itu. Dan Allah menyebut wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru, dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu yang mulia, kalimah Tuhanmu yang baik kepada Bani Israel atas kesabaran mereka. Jadi di sini kesabaran akhirnya membuahkan kejayaan. Kesabaran mereka dalam menanti bilakah bantuan Allah agar mereka lepas daripada cengkaman kuku besi Fir'aun. Akhirnya Allah hadiahkan kepada mereka kemuliaan yang besar. Mereka menguasai beberapa buah negara seperti Syam dan Syria. Baik, yang mana ketika itu mereka mengikut Nabi Musa alaihi salam, Musa bin Imran alaihi salam. Dan Allah menyebut pula di hujung ayat itu, kami hancurkan apa yang telah dibina Fir'aun wa ma kanu ya'rishun, dan apa yang telah mereka bangunkan. Semua yang dibina oleh Fir'aun semuanya dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung ayat yang seterusnya yang menyebutkan cerita yang terjadi selepas Bani Israel ini diselamatkan Allah. Kita dah cerita pada pertemuan bulan lepas bahawa Allah membelah lautan itu sehingga lautan itu airnya menjadi setinggi gunung. Falfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Lautan itu terbelah, maka jadilah setiap bahagian itu setinggi gunung. Air yang asalnya menutupi ruang, tiba-tiba air itu dihalang untuk Allah jadikan laluan Bani Israel menyerbangi lautan Kulzum. Siapa ni marah? Tak apa. Raya ayat ni jatuh tak apa. Baru ni saya makan di kedai makan. Selalu duk makan pagi-pagi, duk pergi kena roti telur goyang. Jadi duk pergi makan. Hari itu biasalah teh tarik. Saya baru nak ambil, nak basuh tangan, teh tarik sampailah. Tengok perang pecah. Tak apa lagi. Cuma adat kebiasaan saya amalkan satu petua. Baca Bismillahirrahmanirrahim dan salawat, kemudian niatkan apa yang kita nak makan.
Ya Allah, tunjuk kalau ada benda yang tak elok dalam makanan ni, tunjukkan. Angkat lidah kita naik atas ke langit. Apabila hujung lidah kita naik ke langit, kalau makanan itu selamat, insya-Allah langit akan rasa geli dengan lidah kita. Kita gerakkan lidah di langit, dia akan rasa geli. Tapi tiba-tiba bila pecah cawan tu, di langit saya sudah hidang rasa geli, bahkan kebah. Saya rasa kebah mulut. Isteri saya duduk depan, saya tanya rasa kebah. Dia kata dia pun sama, tak rasa apa, mulut tak rasa apa, rasa kebah. Tapi tidaklah, saya bukan orang yang pandai dalam perubatan Islam. Cuma ada kita menerima sebahagian petua daripada orang tua kita yang insya-Allah dia tidak salah dari segi syariat. Jadi kita rasa macam ada tak kena. Saya bangun, saya abang dekat tuan punya kedai. Saya kata hati-hatilah, takut ada apa-apa masalah. Ni pun saya jatuh tadi pun saya duduk hati-hati ni. Tapi tak ada apa melawak ya. Dia suruh minum tu, betul, bismillah. Dia suruh minum. Baik, sama balik no. Baik, jadi oleh kerana Allah nak jadikan lautan itu terbelah, air yang dia sentiasa merapat tiba-tiba dihalang, seakan-akan ada satu benteng di tengah-tengah antara air yang nak bercantum, maka dihalang untuk laluan yang Allah bina untuk Bani Israel melepaskan diri di situ, lautan Qulzum atau kita kenal sebagai Laut Merah. Maka bila terhalang air untuk bercantum, dia naik jadi tinggi. Ini yang Allah sebut falaqa, laut itu terbelah, menjadi terbelah. Fakana kullu firqin kattawdil azim, maka jadilah setiap bahagiannya seperti gunung yang tinggi, gunung yang besar. Pasal dia nak pergi tak boleh, Allah halang dengan satu benteng yang tak kelihatan untuk laluan Bani Israel, maka dia naik jadi tinggi. Jadi ketika Bani Israel lalu, di kanan mereka laut yang naik setinggi gunung, di kiri mereka laut yang naik setinggi gunung. Subhanallah. Baik, itu ayat Quran. Tidak ada perbincangan lagi tentang kesahihannya, kerana Al-Quran memang sahih, bahkan mutawatir. Baik, jadi kita sambung pula ayat yang seterusnya, cerita apa jadi pada Bani Israel sesudah Allah selamatkan mereka. Firman Allah dalam ayat yang seterusnya, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Firman Allah dalam ayat 138, dan kami telah selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bahagian utara daripada Laut Merah. Ini huraian daripada penterjemah. Laut itu namanya Bahrul Qulzum. Ketika mereka sampai kepada satu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan, yakni berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan, yakni berhala. Musa menjawab,
sesungguhnya kamu orang-orang yang bodoh. Baik, mereka telah selamat daripada lautan tadi, mereka telah selamat daripada Fir'aun, Ramsis yang kedua dan tenteranya. Mereka sampai di sebelah sana, dalam sebahagian tafsir menyebut mereka jumpa golongan Amaliq, anak cucu Nabi Nuh, yang mereka ini menyembah berhala. Anak cucu Nabi Nuh, tapi mereka ini adalah penyembah berhala. Ada Tuhan yang nampak, yang mereka bentuk dengan tangan-tangan mereka. Maka apa kata Bani Israel pada Nabi Musa alaihi salam? Ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikan untuk kami satu Tuhan seperti mana mereka ada beberapa Tuhan. Jadikan untuk kami Tuhan macam mana mereka ada Tuhan. Maksud mereka, jadikan Tuhan yang nampak seperti mana mereka ini ada Tuhan yang nampak. Musa jawab pada mereka, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kamu orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Wal'iyadzu billahi min zalik. Tadi baru Allah selamatkan mereka. Seseorang yang kalau kampung dia diuji dengan kepala air, kita sebut hari ini, istilah yang semakin masyhur kerana banyak sungai yang tiba-tiba didatangi oleh air yang kuat, kepala air. Kita sebut kepala ayam. Kalau tiba-tiba ramai orang mati, tiba-tiba dia yang mandi sungai, alhamdulillah selamatkan diri, dapat Allah izinkan dia selamat, dia syukur, dia akan cari Allah, puji Allah, dia akan rasa alhamdulillah orang lain ada yang meninggal dalam kepala air tu. Tapi tidak Bani Israel. Tadi baru mereka melihat bagaimana gunung air telah Allah bentengkan di kanan dan kiri mereka, laluan terbentang melintasi laut, mukjizat agung. Tapi akhirnya mereka begitu cepat lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perkara yang menarik yang Dr. Muhammad Ali As-Sabuni sebut dalam Safwatut Tafasir. Dia kata di sini, qala Ibnu Athiyyah, berkata Ibnu Athiyyah, salah seorang ulama tafsir, az-zahiru annahum istahsanu ma ra'aw fa aradu an yakuna dhalika fi syar'i Musa wa fi jumlati ma yutaqarrabu bihi ila Allah. Baik, zahir daripada kalam mereka ini, yang jelas dari apa yang mereka ucapkan, mereka sedang memandang baik, mereka menganggap baik sesuatu yang mereka lihat, yakni penyembahan berhala, dan mereka inginkan ianya menjadi sebahagian syariat Nabi Musa alaihi salam, dan mereka ingin ia menjadi perkara yang dapat mendekatkan diri pada Allah. Mereka tengok orang-orang menyembah berhala, mereka memandang baik, istahsanu, mereka memandang baik perkara itu, dan mereka inginkan daripada perkara itu dua perkara. Satu, ia jadi syariat Nabi Musa. Mereka harapkan satu hari dalam syariat Nabi Musa boleh menyembah berhala. Yang kedua, mereka harapkan juga penyembahan berhala itu menjadi satu sebab mereka dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembah berhala itu diharapkan jadi syariat, dan yang kedua menjadi perkara yang boleh taqarrub, yang boleh mendekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya di sini, kadang-kadang sesuatu yang kita pandang baik belum tentu baik.
Di sini kata Al-Imam Ibn Atiyah, seorang ahli tafsir, dia kata az-zahiru annahum istahsanu ma ra'au. Yang jelasnya, yang zahirnya, mereka memandang baik apa yang mereka lihat. Sebab itu kita kena faham, ada benda yang kelihatan baik tetapi belum tentu baik. Baik atau buruk bukan bergantung pada akal. Kalau baik dan buruk bergantung pada akal, itu pandangan Mu'tazilah. Tapi ahli sunnah wal jamaah, dia memandang baik dan buruk bergantung kepada nas Al-Quran dan juga hadis. Baik, contoh, seorang pemuda menemui seorang perempuan yang akan menjadi ibu mertuanya. Dia datang pada hari raya ke rumah tunang dia. Kemudian bila nak balik, dia cium tangan makcik, mak kepada tunang dia yang nanti insya-Allah akan jadi mak mertua dia. Perkara itu adakah dia baik ataupun tidak? Jawapannya tidak. Bahkan hukumnya adalah haram. Belum jadi mak mentua, boleh dia nikah lagi dengan makcik tu. Jadi tapi otak kita, bagusnya budak ni, padahal di sana syarak mengatakan tidak boleh. Benda yang kita kata bagus, sopan santun pemuda ini, cium tangan, hormat pada orang tua, belum tentu baik. Kita pandang baik tapi syarak kata ianya haram. Kecuali dalam perbincangan yang panjang lah, lelaki bersalaman dengan perempuan ada perbincangan yang panjang, tetapi secara mudahnya, zahirnya, lelaki bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram, hukumnya adalah haram. Itu satu contoh. Ada benda yang nampak baik tapi tidak baik. Contoh lain, berebut untuk mengangkat keranda jenazah. Dia ada 3 pendapat dalam angkat jenazah. Ada perkara yang sepakat dalam angkat jenazah. Contohnya, yang angkat jenazah hanya lelaki, jangan libat orang perempuan. Baik. Kemudian dalam bab mengiringi jenazah, dalam mazhab kita, orang yang iring jenazah di depan, jenazah di belakang. Mazhab Hanafi macam kita buatlah ni, yang kita duk buat ni kebanyakannya dalam mazhab Hanafi, jenazah pi depan, orang yang iring belakang. Jadi itu tak apa. Yang saya nak sentuh tentang angkat jenazah, ada 3 pandangan utama dalam mazhab Hanafi dan Hanbali. Mereka mengatakan yang terbaik adalah 4 orang. Angkat jenazah 4 orang. Berdasarkan apa yang datang daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan daripada apa yang telah diketahui, dan dia kata inilah sunnah setiap penjuru seorang. Maksud dia jenazah kayu dia tu kan, seorang di bucu ujung kanan, seorang kiri depan. Jadi depan 2 orang, seorang, belakang pula 2 orang, 2 orang. 4 orang dalam mazhab Hanafi dengan Hanbali, 4 orang, setiap penjuru seorang. Jadi keranda akan ada 4 penjuru, maka 4 orang. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, kata berapa orang? 2 orang. Pasal Nabi mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'az 2 orang. Nabi duduk depan, kayu jenazah tu 2 atas belakang Nabi. Atas belakang Nabi, kayu pengusung jenazah tu 2 batang, kanan dan kiri, tapi depan dua-dua duduk kat Nabi. Seorang lagi sahabat pegang belakang. 2 orang. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sebenarnya yang disuruh oleh para ulama adalah 2 orang.
cukup 2 orang angkat jenazah, yang lain iring. Dalam mazhab Maliki, mereka kata sepatutnya tidak ada jumlah yang ditetapkan. Sepatutnya tidak payah tetap berapa orang angkat jenazah, menetapkannya itu adalah perkara yang tidak baik. Jadi mazhab Maliki mereka tidak tetapkan. Jadi itu mazhab, perbincangan mazhab. Kita lah ni ada orang nak angkat 2 orang, tuan-tuan, terbalik ke tu. Jadi angkatlah, bila cukup 2 orang angkat. Tapi kalau tak boleh angkat 2 orang ni, tak boleh pi 4 orang. Kalau tak boleh pi 6 orang. Maksud dia, selagi mana jumlah itu tidak cukup kuat untuk mengangkat jenazah, takut jenazah jatuh, tambahlah orang. Yang penting saya nak abang, jangan buat ramai. Orang Penang kata duk buat ramai, duk mai ramai-ramai, duk pegang. Sampai 20 orang buat apa? Okey. Jadi yang angkat tu, yang iring lain. Boleh faham tak? Yang angkat tu, yang angkat. Tapi agak sukarlah kita nak ikut 2 orang atau 4 orang. Saya rasa jenazah berat. Tapi saya terbayang juga ringannya jenazah zaman tu, no? Rasulullah angkat seorang, kena Rasulullah kuatlah. Tapi sahabat yang belakang seorang lagi, jenazah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ingat, mungkin kerana depa sendiri orang soleh kot. Kalau dengar cerita jenazah, kebetulan semalam saya bercakap pasal jenazah sikit. Saya ada bagi cadangan, khusus jenazah banyak dah buat cara mandi jenazah. Khusus berkaitan cara semayang jenazah pun ada, kadang-kadang ustaz-ustaz terang dalam kuliah. Yang tak ada ni, yang saya rasa Masjid Surau boleh buat, khusus berkaitan apa perlu dibuat seandainya jenazah depan mata kita. Kita duk ada tentu jenazah tu nazak depan kita, nak buat apa? Oh tuan-tuan, hak tu kena buat tu. Kadang-kadang anak-anak tak tahu nak buat apa. Jadi mak dia mati depan dia tak tahu. Bagi azan lah, kita sambung. Kita sambung. Masuk bab ni bab. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. تعجبوا لأثر ما رأوا لا حول ولا قوة إلا بالله.
Ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma barik lana. Baik, sambung sikit kita berhenti. InsyaAllah 13 minit, 8.50 kita berhenti insyaAllah. Baik, yang jarang kita jumpa adalah seminar ataupun kuliah berkaitan dengan apa perlu dibuat andai kita nampak seseorang nazak di hadapan kita dan selepas kewafatannya, sebelum pengerusi masjid atau imam datang. Penting. Bila kita sentuh, semarin antara saya sentuh adalah kalau ibu kita sedang nazak. Saya berkali-kali sentuh perkara ini. Kita ajarkan dia ucapan la ilaha illallah. Mak ikut cik, dia pun ucap la ilaha illallah. Okey, selesai. Akhir kalimah dia la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi kata siapa yang akhir kalimah daripada mulut dia la ilaha illallah, insya-Allah dia ahli syurga. Baik. Jadi tiba-tiba mak tu minta ayam. Azman mak lapak ayam. Dia kata ayam ni tahan tu bang ni. Jadi kalau mak kita atau orang yang nazak minta ayam, boleh tak bagi ayam? Boleh jawapannya. Jawapan dia boleh. Jangan pula tak bagi. Kalau tak bagi tiba-tiba belajar ustaz kata boleh, menyesal. Menyesal pasal mak kita minta di hujung usia dia ayam. Lainlah kalau dia minta hampir cari mi goreng hak paling sedap. Itu kacau, pecah 2 kali ke. Nak mati minta mi goreng kacau. Tapi kalau boleh tak? Dia boleh makan. Cuma lepas dia dah sebut kalimah tadi, ajarkan dia balik syahadah. Kerana kalimah dia terakhir sekarang dah jadi azman mak nak ayam. Nampak? Ajak balik. Ada seorang abang ni mai lepas kuliah, dia kata, Allah Ustaz, mak saya lahat tu minta ayam, kami tak ada ajak balik. Sayang tuan-tuan. Rugi besar pasal penutup usia orang tu. Penutup usia. Depa dan ajak syahadah, cuma bila mak depa minta ayam, kalimah itulah yang menutup hidup dia. Mereka tak ajak balik semula kerana mereka tidak tahu bahawa kena ajak balik la ilaha illallah. Penting. Keadaan jenazah. Ada orang dia pergi tengok jenazah ataupun dia menghadapi suasana dalam rumah orang yang hampir mati jenazah, mata terbuka. Dia kata betul orang duk kata belah hantu raya. Dia duk pelik-pelik punya, percaya. Sahabat Nabi Abu Salamah radhiyallahu anhu, isterinya Ummu Salamah kemudian menjadi isteri Rasulullah. Ketika Abu Salamah meninggal, matanya terbuka. Sahabat matanya terbuka. Nabi lah yang pi tutup mata dia. Jadi jangan pi rumah orang nampak mata terbuka, oh mati tak elok lah tu, dia matilah. Tanya anak, mati pasal apa ni? Tak tahu, yang kami tahu mati tengah tengok Doremi. Jadi kena ni noh. Jadi anak-anak kena tahu, tutup mata jenazah bila dah meninggal, tutup mata jenazah. Lepas tu lembutkan sendi-sendi dia, minyak dan sebagainya. Yang ni nak kena ada orang, kena ada ustaz yang memang dia berpengalaman dalam bab jenazah, suruh dia cerita daripada awal sampai habis. Ada seorang pakcik ni, habis kuliah dia kata, ustaz, kadang-kadang ustaz, depa biar jenazah taik meramu.
Tuan-tuan, orang kalau ada najis dalam perut, bila meninggal biasanya sakit sakaratul maut tu, taik dia terabuk. Mungkin kita tak tahu kerana kita jenazah itu di hospital, orang dah urus. Tapi sebahagian jenazah, orang yang kerap dengan jenazah ni, orang yang dah mandi mayat 30 tahun, yang cerita kat saya, banyak kali Ustaz jumpa. Mati, taik meramu keluar, pasal dia teran dengan tarik nyawa dia tu, taik keluar. Depa panggil kita, depa tutup dengan kain dia, depa tak bagi mandi. Patutnya masa tu bukanlah suruh bagi mandi, lap najis tu sebelum waktu untuk dimandikan. Itu penting. Jadi itu antara perkara yang penting. Okey, cukup dekat tu Ustaz. Jadi cerita jenazah pula. Jadi saya nak habaq kata tadi, mengusung jenazah itu dalam mazhab kita 2 orang elok dah. Kalau kuat, tapi kita rasa tak mampu, kudrat kita lah ni, mungkin 10 orang pun kadang-kadang tak larat. Jadi takat mana yang perlu, takat tu saja usung. Yang lain cari pahala besar melalui ikutnya jenazah tu. Okey, ada 10 orang angkat jenazah, tak payah pergi berebut ramai-ramai, tak payah buat ramai. Biar dia keluar, kita doakan dia dalam hati kita, sambil-sambil kita berjalan pergi ke kubur kalau ada masa. Jadi kerana mungkin kita berpandangan kalau aku pergi angkat itu bagus, tak, sikit lagi elok, sikit lagi elok. Boleh no? Muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi macam tu contoh yang saya buat tadi. Ada benda yang benda itu tidaklah baik, cuma kita rasa baik. Ibarat tadi pemuda yang bersalaman dengan seorang yang belum jadi ibu mertuanya, dilihat baik padahal sudut syarak tidak. Begitu juga mengusung jenazah beramai-ramai melebihi had yang diperlukan, itu juga bukan perkara yang baik walaupun kita nampak baik di mata kita. Jadi berpandu syarak, bukan berpandu kepada apa yang kita rasa baik. Bahkan di sana juga ada benda yang kita rasa buruk tapi rupa-rupanya baik. Contohnya membunuh cicak. Kesian kat cicak. Kesian. Sebagai manusia kita rasa kesian. Tapi di sana dalam hadis Muslim, man qatala wazaran fi awwali darbatin kutibat lahu mi'ata hasanah. Siapa yang membunuh cicak pada awal-awal pukulannya, dicatatkan baginya mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Wa fi ats-tsaniyati, pada kali kedua, dunaha, kurang sikit. Wa fi ats-tsalitsati dunaha, pada kali yang ketiga kurang sikit. Jadi lagi banyak pukulan yang kita perlukan, lagi menyakitkan cicak. Sebab itu pahalanya makin kurang. Sekali mati terus, pahalanya 100 kebaikan. Okey, otak kita kalau fikir ikut otak, dia akan kata tak baik bunuh binatang. Tapi umat Islam, bila dia telah Islam, dia mesti faham bahawa baik dan buruk tidak ditentukan oleh otaknya, walaupun otak dia akan jadi penimbang, tapi baik dan buruk berpandu pada Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah dia takkan langgar semua benda yang dilihat buruk oleh akal, tak. Biasanya Al-Quran dan Sunnah akan berjalan sesuai dengan akal kita, kecuali dalam beberapa perkara tertentu. Contohnya tadi bunuh cicak. Baik, masa itulah iman diperlukan atas pada akal kita. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, penutup untuk malam ni, ayat yang terakhir, ayat 139. Allah berfirman, inna haulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka, kata Nabi Musa, sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutinya, yakni penyembahan berhala,
dan tetap sia-sia apa yang telah mereka lakukan. Subhanallah. Jadi di sini selepas mana mereka meminta dijadikan Tuhan yang nampak kepada mereka, akhirnya Nabi Musa melarang mereka. Bahkan Nabi Musa mengatakan, kamu kaum yang jahil. Az-Zamakhsyari rahimahullahu ta'ala, Az-Zamakhsyari ini nama yang kena-kenai dalam bidang tafsir. Imam Az-Zamakhsyari ini sangat terkenal, padahal dikatakan akidah dia Mu'tazilah. Imam Az-Zamakhsyari dia bukan ahli sunnah wal jamaah, cuma pendapat dia diambil dalam bab bahasa kerana dia pakar bahasa Arab. Imam Az-Zamakhsyari mengatakan, saya terjemahkan kerana hujung dah, dia kata amat pelik kata-kata mereka, yakni meminta Nabi Musa mendatangkan Tuhan seperti Tuhan kumpulan Amalik yang mereka lihat, selepas mereka melihat mukjizat yang besar. Maka apabila Nabi Musa menyifatkan mereka dengan jahil, itu adalah jahil secara mutlak, sebenar-benar jahil. Al-jahlul mutlak. Jahil mutlak ni jahil yang tidak ada apa-apa pengecualian lagi. Pasal tadi baru lepas seberang laut, tiba-tiba ingin menyembah selain Allah. Itu al-jahlul mutlak, jahil yang sangat-sangat. Selepas itu disebut pula, sesungguhnya mereka ini mutabbarun ay mudabbarun ma fihi ma hum fihi, akan dihancurkan apa yang mereka berada padanya, yakni penyembahan berhala. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batillah, binasalah segala apa yang mereka lakukan itu. Alhamdulillah, Allah bagi iman, Allah bagi Islam pada kita. Dengan sebab kita Islam, setiap kebaikan kita semuanya jadi pahala. Dengan sebab ada satu benda, akidah Islam, apa yang kita buat pahala. Jalan ke masjid jadi pahala, senyum jadi pahala, memberi lorong pada kenderaan yang nak masuk ketika kita berada di lorong utama, pahala. Segala kebaikan yang kita buat semua jadi pahala. Adapun mereka yang menyembah selain Allah, Allah balas kebaikan mereka di dunia dengan kesihatan badan ataupun dengan kekayaan yang melimpah, tapi di akhirat tidak ada untuk mereka apa-apa balasan selain daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah atas nikmat itu. Alhamdulillah juga Allah telah datangkan kepada kita para ulama daripada luar negara, Yaman, India, yang dahulunya datang ke negara ini, tanah Melayu, dan menyampaikan agama. Subhanallah, subhanallah. Saya pun tak tahu, ada satu kitab saya tengah terjemah, tajwid, kitab tajwid. Ada seorang syekh namanya Syekh Ahmad Hijazi Al-Faqih. Syekh Ahmad Hijazi Al-Faqih adalah ketua ulama Quran Mekah pada zaman dia. Dia akan mengajak Quran di satu pintu di Masjidil Haram. Ada satu pintu, dia akan duduk di situ. Dicatatkan dalam terjemah kehidupan beliau, dia sampai ke tanah air kita kerana anak-anak murid dia minta dia datang ke tanah Melayu dan Singapura sekitar tahun 1342 Hijrah. 1342 Hijrah. Sekarang 1444. 1342 bermakna sekitar 102 tahun yang lalu. 102 tahun yang lalu. Kalau ada pakcik-pakcik umur 100 lebih, mungkin tahulah pernah ketua ulama Quran Mekah datang ke sini, Syekh Ahmad Hijazi Al-Faqih. Tapi rasanya tak ada dalam masjid dah yang umur 100 tak ada dah. Jadi nak abang kata lama dah Islam tu sampai. Sebelum tu para ulama bawa mai Islam.
Maka mudah-mudahan segala pahala amalan kita hari ini sampai kepada mereka yang menyampaikan agama, lalu kita tidak menyembah seperti mana kumpulan-kumpulan ini menyembah berhala dan selainnya. Alhamdulillah, yang baik daripada Allah, yang lemah kurang di sana atau lemah kurang saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami, dosa guru-guru kami, pasangan hidup kami, zuriat-zuriat kami, mereka yang menyayangi kami, seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, bahagiakan kami di sini, tenangkan hati kami di sini ya Allah, tenangkan hati kami di sini, bukakan untuk kami pintu-pintu rezeki duniamu dan berkatilah di dalamnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami bergantung hati padamu ya Allah dalam urusan rezeki ya Allah. Jangan pernah Engkau biarkan hati kami tergantung kepada mana-mana makhlukmu ya Allah dalam urusan rezeki dan selainnya. Ya Allah ya Tuhan kami, bahagiakan kami di sana, tenangkan hati kami di sana, limpahkan untuk kami kekayaan yang sebenar-benarnya di sana, kekayaan hakiki dan abadi. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.